Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nuraini, pensyarah bagi kumpulan C bagi program pengajian ijazah sarjana pendidikan sekolah rendah tahun 2021. Pada hari ini saya akan membentangkan proposal kajian penyelidikan saya bagi mata pelajaran kaedah penyelidikan dalam pendidikan GRU 60104. Tajuk penyelidikan saya ialah penggunaan peta ITING dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dalam kalangan guru sekolah rendah. Bab 1, pengenalan. Sistem pendidikan di Malaysia kini telah melalui satu transformasi dalam memastikan setiap murid dilengkapkan dengan segala kemahiran baharu yang amat diperlukan bagi menyahut cabaran abad ke-21. Generasi muda yang berpengetahuan, kemampuan berfikir secara kritis dan kreatif, serta kemahiran komunikasi yang mantap perlu dilahirkan dalam dunia sistem pendidikan negara kini. Hal ini dapat merealisasikan matlamat sistem pendidikan negara kita setanding dengan sistem pendidikan negara termaju di dunia. Pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid dan lebih memberatkan kepada kemahiran yang lebih praktikal perlu diterapkan dalam proses pembelajaran murid di dalam kelas. Namun begitu, penularan jangkitan wabak COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan. Kajian ini ingin melihat tahap pengetahuan guru, kemahiran guru dan sokongan pentadbir serta kemudahan yang tersedia di sekolah rendah terhadap keberkesanan penggunaan peta ITING dalam pengajaran guru semasa PDPR. Baiklah, saya teruskan kepada latar belakang kajian. Kemahiran daya berfikir merupakan salah satu kemahiran yang amat penting bagi setiap murid. Membudayakan kemahiran berfikir bukanlah satu perkara yang baharu. Hal ini terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, iaitu kemahiran berfikir merupakan salah satu daripada 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global. Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir. Penggunaan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam PDP menjadi amalan pada masa kini. Alat berfikir yang digunakan termasuklah peta pemikiran, iaitu peta bulatan, peta buih berganda, peta pokok, peta dakab, peta alil, peta pelbagai alil dan peta titi. Kepentingan peta pemikiran atau peta ITING ini dapat membantu meningkatkan prestasi murid. Murid akan lebih fokus dalam pembelajaran. Murid mempunyai keyakinan, hubungan guru dan murid menjadi rapat, suasana PDPR menjadi lebih aktif dan sesi pembelajaran lebih menyeronokkan. Baiklah, kita pergi kepada permasalahan kajian. KPM menyatakan program ITING merupakan aktiviti yang boleh membantu meningkatkan prestasi murid. KPM telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia AIM memperkenalkan program ITING. Program ITING dilaksanakan di peringkat rintis yang melibatkan 10 buah sekolah seluruh Malaysia, iaitu 6 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah pada tahun 2012. Pelaksanaannya bermula dengan memperkenalkan alat berfikir kepada guru dan murid. Semua guru akan menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar. Murid akan menggunakan alat berfikir ini di dalam pembelajaran bilik darjah.
Seterusnya, pemasanan kajian dapat dilihat apabila guru masih menggunakan peta awan, peta planet dan sebagainya dalam pengajaran di dalam kelas. Guru juga kurang memahami bahawa peta ITIN telah dipatenkan khas untuk pembelajaran PAK 21 di Malaysia. Mengikut konteks metacognition, proses pemikiran perlu dilatih dan dibiasakan secara konsisten untuk hasil yang dinamik. Menurut Zarina Abu Bakar dan Wan Muna Ruzana Wan Muhammad 2021, kejayaan dan kecemerlangan dalam sesuatu mata pelajaran tidak akan menjadi kenyataan sekiranya pengajaran seseorang guru masih mengutamakan kaedah tradisional dan tidak mengambil kira aspek kemahiran berfikir pelajar. Kebanyakan guru biasanya menyampaikan pengetahuan berasaskan isi kandungan dan berpusatkan pengajaran itu sendiri. Selain itu, guru juga telah memahami maksud dan konsep peta ITIN itu sendiri. Namun begitu, aktiviti pembudayaan ITIN masih kurang digunakan kerana guru mengejar untuk menghabiskan sukatan pelajaran dalam DSKP. Guru tidak memahami fungsi penggunaan peta ITIN dalam langkah-langkah pengajaran di dalam kelas semasa PDPR. Pihak sekolah atau guru hanya mempamerkan sudut ITIN di sudut-sudut tertentu atau di dalam kelas sebagai salah satu cara pembudayaan ITIN di sekolah. Oleh itu, kajian ini amat penting dalam menentukan penggunaan peta ITIN dalam pengajaran guru semasa PDPR. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji penggunaan ITIN dalam PDPR guru sekolah rendah bagi daerah Kinta Utara Perak. Seterusnya, kita lihat kepada objektif kajian yang telah digariskan. Pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan guru terhadap penggunaan peta ITIN dalam pengajaran guru semasa PDPR. Mengenal pasti tahap sokongan pentadbir terhadap penggunaan peta ITIN semasa PDPR. Ketiga, mengenal pasti tahap efikasi guru terhadap penggunaan peta ITIN dalam pengajaran guru semasa PDPR. Keempat, mengenal pasti tahap penggunaan peta ITIN dalam kalangan guru semasa PDPR. Kelima, menentukan hubungan pengetahuan, sokongan pentadbir dan efikasi kendiri terhadap keberkesanan penggunaan peta ITIN dalam pengajaran guru semasa PDPR. Persoalan kajian. Di sini saya telah menggariskan 5 persoalan kajian. Pertama, apakah tahap pengetahuan guru terhadap peta ITIN dalam pengajaran guru semasa PDPR? Kedua, apakah tahap sokongan pentadbir terhadap penggunaan peta ITIN semasa PDPR? Ketiga, apakah tahap efikasi guru terhadap penggunaan peta ITIN dalam pengajaran guru dalam pengajaran guru semasa PDPR? Keempat, apakah tahap penggunaan peta ITIN dalam kalangan guru semasa PDPR? Kelima, adakah terdapat hubungan pengetahuan, sokongan pentadbir dan efikasi kendiri terhadap keberkesanan penggunaan peta ITIN dalam pengajaran guru semasa PDPR. Baiklah, seterusnya saya teruskan kepada hipotesis kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hipotesis yang berkaitan. Pertama, tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan penggunaan peta ITIN. Kedua, tidak terdapat hubungan antara sokongan pentadbir dan penggunaan peta ITIN. Ketiga, tidak terdapat hubungan antara efikasi guru dan penggunaan peta ITIN. Baiklah, kita lihat pula kepada kerangka kajian. Pada kerangka kajian ini, kita dapat lihat tahap pengetahuan guru terhadap penggunaan peta ITIN. Yang kedua, efikasi guru terhadap penggunaan peta ITIN. Ketiga, sokongan pentadbir terhadap penggunaan peta ITIN.
Kepentingan kajian, di sini saya gariskan beberapa perkara mengenai kepentingan kajian. Hasil kajian ini juga dapat menentukan hala tuju penggunaan peta IT di sekolah, sama ada ia diterjemahkan oleh guru-guru dan warga sekolah dengan baik atau sebaliknya semasa PDPR. Hasil kajian ini juga dapat memberikan sumbangan dalam menjadikan peta IT sebagai salah satu agenda penting dalam amalan dan budaya sesebuah organisasi, khususnya dalam pengajaran guru di sekolah semasa PDPR. Hasil kajian ini akan membawa kepada perubahan strategi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pelaksanaannya mengikut keperluan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan PPPM. Dari sudut praktikal pula, pihak sekolah juga dapat merangka strategi baru dengan lebih teliti hasil daripada kajian ini. Baiklah, kita lihat kepada batasan kajian dalam penyelidikan ini. Hanya melibatkan guru sekolah rendah yang berkhidmat di SK, SJKC dan SJKT sahaja dengan sasaran bilangan 10 buah sekolah SK, 4 buah sekolah SJKC dan 4 buah sekolah SJKT. Sasaran responden ialah guru-guru akademik biasa yang mengajar mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Baiklah, kita akan lihat kepada bab yang kedua iaitu model dan teori. Model pengetahuan iaitu model KAP yang bermaksud knowledge, attitude dan practice. Pengetahuan asas akan mengubah sikap, amalan dan tingkah laku seseorang. Seterusnya, peningkatan pengetahuan guru akan membawa kepada perubahan sikap dan amalan seseorang untuk melaksanakan penggunaan peta IT dalam pengajaran guru semasa PDPR. Seterusnya, teori efikasi kendiri. Efikasi kendiri adalah kepercayaan individu terhadap kebolehannya untuk melaksanakan tugasan sehingga berjaya. Semakin tinggi tahap efikasi kendiri guru, semakin tinggi keyakinan seseorang guru untuk menggunakan peta IT dalam pengajarannya semasa PDPR. Baiklah, kita lihat kepada bab ketiga iaitu metodologi kajian. Di sini saya telah gariskan beberapa perkara yang berkaitan dengan reka bentuk kajian di dalam bab 3 ini. Pendekatan pendidikan yang akan saya lakukan ialah berbentuk kuantitatif. Manakala kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah tinjauan ataupun survey. Manakala cara pengumpulan data adalah melalui instrumen soal selidik. Seterusnya, populasi dan sampel di mana saya akan menggunakan melalui pemilihan sampel secara rawak daripada guru akademik biasa sekolah rendah yang terletak di daerah Kinta Utara. Dari aspek analisis data, saya akan menggunakan statistik deskriptif, mean dan sisian piawai serta statistik inferensi. Baiklah, kita lihat kepada bagaimana populasi dan sampel kajian ini dipilih. Saya telah merujuk kepada jadual Creasy dan Morgan tahun 1970 di mana populasi kajian yang telah saya dapati iaitu sebanyak 20,880 orang guru sekolah rendah seluruh negeri Perak. Daripada populasi kajian ini, 4,401 orang guru sekolah rendah mengajar di Kinta Utara, iaitu salah sebuah daerah yang terdapat di negeri Perak. Melalui jadual Creasy dan Morgan 1970, sampel kajian dapat dipilih iaitu seramai 351 orang guru ataupun responden yang akan dijadikan sampel kajian. Sampel kajian ini dipilih secara rawak mudah dalam daerah dan sekolah. Manakala untuk sampel sekolah pengkaji memilih guru-guru akademik biasa yang mengajar mata pelajaran teras. Di sini saya paparkan jadual penentuan saiz sampel Creasy dan Morgan 1970.
sebagai salah satu cara untuk saya memilih sampel kajian bagi responden kajian penyelidikan saya pada kali ini. Baiklah, sekadar itu sahaja pembentangan proposal kajian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.